warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Sahabat kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Nur, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah, pada hari yang ke-17, malam yang ke-18. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan sedikit tajuk yang telah diberikan kepada saya, iaitulah ibrah daripada peperangan Badar, ataupun kita sebut pengajaran daripada peperangan Badar. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, 17 Ramadan adalah antara tarikh yang sangat penting untuk diperhalusi dan diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Selain daripada nuzulul Quran yang kita sebut mula diturunkan Al-Quran itu ketika Nabi di Gua Hira, 17 Ramadan juga adalah satu peristiwa besar, iaitulah berlakunya peperangan Badar yang disebut Badar Al-Kubra. Baik, sebelum kita pergi pada ibrah ataupun pengajaran, jom kita tengok dulu macam mana boleh berlakunya perang Badar ini. Perang Badar ini berlaku, tuan-tuan, pada tahun kedua selepas hijrah ke Madinah. Maknanya setahun selepas Nabi hijrah barulah berlakunya perang Badar. Dan punca berlakunya perang Badar ini adalah bermula sebelum hijrah. Masa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum Islam pada masa itu, mereka tahu Nabi dah hijrah ke Madinah, dan mereka dah mula kesan ramai sahabat yang menyusul untuk bergerak sama Nabi ke Madinah. Apa yang berlakunya adalah mereka letak syarat. Ni jahatnya geng-geng kafir Quraisy. Dia letakkan syarat, iaitu kalau geng-geng Nabi ni, sahabat Nabi nak ikut Muhammad pergi Madinah, boleh. Tapi syarat berjalan pergi sehelai sepinggang. Apa pun tak boleh bawa.
duit KWSP pun tinggal. Tak boleh bawa sekali. Kan? Maknanya semua tinggal. Harta benda, aset, selai sepinggang. Itu kefahaman kita. Maknanya harta mereka dirampas oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi sahabat peduli apa semua itu? Itulah pengorbanan dalam hijrah. Dan akhirnya selepas setahun Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi dengar rombongan perdagangan Abu Sufyan akan melintas balik dari berniaga di satu laluan namanya Mata Air Badar. Badar ni tuan-tuan, kawasan mata air, lembah yang subur. Lalu bila Nabi dengar rombongan tu nak lalu balik ke Mekah, Nabi bincang dengan sahabat, ambil keputusan untuk halang rombongan itu dan ambil balik harta yang telah dirampas. Itu asalnya, bukan perang. Asal Badar tu hanyalah nak blok rombongan perdagangan yang balik dan ambil balik harta orang Islam. Itu cerita. Tetapi disebabkan berlakunya provokasi, kita panggil, daripada Abu Jahal, Abu Lahab yang ada di Mekah masa tu, dia api-apinya orang Mekah mengatakan Muhammad nak berperang dengan kita. Muhammad ni cari pasal. Macam itulah lebih kurang. Lalu akhirnya terjadilah perang Badar. Sebab itu tuan-tuan, jumlah tentera Islam dalam perang Badar tu sikit, 313 saja. Walaupun ada riwayat kata kurang daripada 313. Sebab ada 2-3 orang yang Nabi dah hantar awal sebelum 17 Ramadan. Nabi suruh 2-3 orang ni pergi riki tempat, cari dekat area Badar tu mana lokasi yang strategik untuk tentera Islam bertapak lah. Dia punya port dia kat mana. Yang pergi 2-3 orang ni sesat, pergi tak jumpa lokasi, akhirnya balik, perang pun dah settle. Masa tu tak ada Google Map. West semua tak ada, West semua tak ada lah. Main harung begitu, tengok bintang bulan aja. Akhirnya balik-balik, tengok perang pun dah settle. Itu. Tapi 2-3 orang yang bertugas pergi cari itu pun, walaupun tak join perang, mereka dapat harta rampasan perang. Sebab mereka dianggap membantu juga, cuma tersesat jalan. Macam tu. Baik, akhirnya kita tahu, saya ringkaskan jalan cerita ni tuan-tuan, iaitu tentera Islam menang. Mulanya berlawan one by one lah, satu lawan satu kan. Lawan, saya tak ingat lah nama-nama dia tu. Lawan seorang, lawan seorang, lawan seorang, lawan seorang. Akhirnya berkecamuk, akhirnya perang semua. Sebab itu tuan-tuan, perang Badar ni sebenarnya perang adik-beradik, perang anak-beranak. Abu Jahal di pihak kafir, anak dia di pihak Islam. Ada yang bapa belah sini, anak belah kafir. Ada yang anak saudara belah sini, pak saudara belah kafir juga. Berlawan tuan-tuan, itulah perang dalam Islam. Dia tak peduli mak ayah ke adik-beradik, kalau kufur dilawan. Jadi tuan-tuan, akhirnya biiznillah, dengan pertolongan Allah, tentera Islam menang. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan ingat kata Allah, ketika kami, Tuhan, menurunkan pertolongan dalam peperangan Badar, di saat kamu lemah ketika itu, kata Allah. Mana tak lemah tuan-tuan? Satu, jumlah sedikit, 300 lebih lawan 1000. Yang kedua,
itulah first experience, pengalaman Nabi dan sahabat berperang. Tak pernah perang sebelum daripada itu. Itu yang Allah kata lemah tu. Tetapi Allah turunkan sejumlah malaikat yang disebut dalam Quran 3 ke 5 ribu jumlahnya. Memang masalah kuat-kuat Abu Jahal tu kena. Sebab malaikat turun sekali. Itu hebat. Baik, jadi tuan-tuan, apa pengajaran? Saya dah gambarkan sikit situasi sebab perang itu berlaku. Dan apa pengajaran ni tuan-tuan? Nombor satu, yakinlah kita bila buat kerja agama, Allah akan tolong. Itu kita kena yakin. Apa juga kerja agama yang tuan-tuan buat, walaupun kita tahu cabaran dia besar. Cabaran buat kerja dakwah ni dia tak ada petik jari siap, bentang kapet merah, tak ada. Buat kerja agama ni, dia punya cabaran dia memang ada. Jangan risau, memang ada tuan-tuan. Tapi cabaran itulah yang menjadikan kerja dakwah kita nikmat, seronok. Saya hari ni tak tahulah rezeki kot kan. Hari ni nuzul Quran saya duduk berceramah depan tuan-tuan ni. Ceramah saya yang ke-6 hari ni tuan. Mati je yang ke-6. Daripada subuh tak boleh minum air. Kuliah subuh 1, pukul 9 online 1, pukul 10 online sekolah 1, pukul 6 sampai pukul 7 kolej Ustaz Dasuki Shah Alam 1. Lepas isyak tadi surah Ubudiyah 1005. Ini 1-6. Balik lagi syahid. Jadi tuan-tuan, saya ceramah malam tak risaulah pasal boleh minum. Air pun botol kat belakang. Walaupun sepi ada. Jadi tuan-tuan, cabaran dia mesti ada punya. Orang benci, orang menyampak, orang halang, orang tak suka, orang boikot. Tanya Tok Imam ni. Tok Imam ni imam saya tuan-tuan dulu kat Masjid Asyari Gobak. Saya jadi nazir, dia jadi imam masa tu. Dia terlibat juga dengan pengurusan masjid, bincang jadual kerja, bincang kuliah. Macam-macam tuan-tuan. Kita nak tukar kapet masjid pun jadi isu. Nak buat perubahan pun orang komplain. Tapi kerja agama tak usah peduli. Orang kata ke, orang tak kata ke, lantak yang penting Allah kata okey, bismillah, jalan. Allah pasti turunkan pertolongan. Logik tuan-tuan, 313 lawan 1000, seorang lawan 3 nisbah dia. Seorang sahabat kena bunuh 3 orang. Itu logik. Beratlah masa tu. Dahlah senjata pun tak apa canggih. Ada seorang sahabat Nabi ni, bila Nabi offer siapa nak turun Badar, ialah Nabi interview juga, tanya siapa yang nak pergi itu, tengok senjata dia dulu. Datang seorang sahabat, dia kata, Rasulullah, tolong masuk nama aku dalam perang yang aku nak join. Nabi kata boleh, senjata dia. Dia kata baju besi tak ada, genting tak ada, tombak tak ada, panah pun tak ada. Habis apa yang ada? Aku ada hanya sehelai kain serban, itu pun dah koyak rabak. Nabi kata buat apa kain serban koyak tu, nak buat senjata apa? Tak apa Rasulullah, kau suruh je lah aku turun. Aku bawa kain serban ni, mana tahu tengah kecamuk, aku jumpa Abu Jahal, aku jurut dengan kain serban. Tu dia punya semangat tu. Nabi kata jalan. Jalan. Senjata kain serban koyak, bukan M16, bukan macam Abu Jahal, Abu Lahab lengkap tentera berkuda pakai. Itulah jihad tuan-tuan, semangat. Tapi ikhtiar kena ada. Nak perang senjata haram tak ada pun tak apa, usah kita tawakal je.
Apa tawakal macam tu tuan-tuan? Mari anak panah terus syahid. Tak ada nak tibai musuh tu. Dia kena ikhtiar tu seiring. Lepas tu baru kita tawakal. Jadi ibrah pertama dia apa tuan-tuan? Yakinlah dengan pertolongan Allah. Kita buat kerja agama, Allah pasti menolong kita. Wala yansurannallahu man yansur. Allah pasti menolong orang yang menolong agama. Jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan jadi AJK surau ni, jadi apa pun, orang hina, orang kecap, orang perli kita, biarlah. Larat dia nak perli lama mana tuan-tuan? Buat pegak telinga je. Saya 24 tahun dah ceramah tuan-tuan, daripada tahun 98 sampai hari ni 2022 lah, lebih kurang 24 tahun. Apa yang saya tak kena? Semua saya dah rasa. Kan? Surat layar, orang report, polis panggil, semua saya dah rasa. Tauliah mati, kena tangkap, semua saya dah rasa. Kan? Tapi dia ada tauliah lah, tentu jangan risau lah. Tak dia pergi report lah. Tauliah aku hidup ni, jangan risau. Sampai 7 tahun hidup ni. Jadi tuan-tuan, tak apa tuan-tuan, kita buat kerja agama, Allah tolong. Baik, ada satu kejadian tuan-tuan dalam perang Badar, saya nak linkkan sikit. Ini nak kata ibrah pun boleh lah kot. Bila mana ada seorang sahabat, tapi saya minta maaf saya tak ingat nama sahabat tu, yang Rasulullah arahkan dia, kamu dalam perang Badar nanti tugas kamu cari Abu Jahal. Orang lain kau jangan usik. Kau cari Abu Jahal, dapat kat dia, petak leher dia, bagi putus. Jadi sahabat tu pun sami'na wa ata'na, wahai Rasulullah, okey, aku cuba yang terbaik. Maka camuk perang Badar, akhirnya tuan-tuan, sahabat yang diamanahkan itu biiznillah berjaya menyelesaikan tugasnya. Dia tetap leher Abu Jahal, mati tuan-tuan. Ingat handal sangat Abu Jahal, first round mati tak? Perang Badar ni kira first round dah. Mampulah Abu Jahal, tak ada cerita banyak. Akhirnya habis perang, sahabat ni datang jumpa Nabi. Ni saya nak cerita hukum sikit tuan. Sahabat ni datang jumpa Nabi. Nabi tanya macam mana, settle lah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku telah berjaya menyelesaikan amanah aku. Ni dia bukti. Dia pegang ni rambut Abu Jahal, kepala putus tu dia bawa jumpa Nabi. Betul-betul semangat kawan. Dia kata, Rasulullah, ni dia, settle tugas aku untuk Badar, alhamdulillah. Bila dia angkat kepala Abu Jahal yang dah mati ni tuan-tuan, Nabi bersabda, Nabi kata, haza Fir'aun hazihil ummah. Sambil Nabi tunjuk dekat kepala Abu Jahal yang dah putus tadi, Nabi kata, inilah dia Fir'aun bagi umat ini. Nabi kata, inilah Fir'aun bagi umat aku ni. Inilah orang ni. Fir'aun yang ori punya, no, zaman Nabi Musa tu, Pak Angkat dia tu, itu original punya Fir'aun. Jangan siapa cuba copy paste. Itu ori punya. Yang Nabi tunjuk tu pewaris dia, lebih kurang bahasa mudah gitu lah. Nabi kata, inilah Fir'aun bagi umat ini. Lalu sahabat yang ada keliling ni tuan-tuan, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, kamu beria-ria tunjuk siap cakap inilah Fir'aun bagi umat ini, kau talakan ke muka Abu Jahal yang dah mati. Soalan sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah dia mendengar apa yang kau cakap? Itu soalan sahabat. Abu Jahal dah mati kan, kepala dah putus. Lepas tu Nabi tunjuk, Nabi kata, ni dia Fir'aun. Sahabat pun heran,
Dia dengar ke wahai Rasul dia dah mati? Lalu apa Nabi jawab? Jawapan ni nak jadi hukum kan? Nabi kata sesungguhnya dia, yakni Abu Jahal yang dah mati tadi, lebih mendengar daripada kamu yang masih hidup. Dan menurut ulama, inilah dalil yang diambil oleh imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, yang meletakkan hukumnya harus ataupun boleh kita baca talqin di atas kubur berdasarkan jawapan Nabi, dia lebih mendengar daripada kamu yang masih hidup. Jadi jangan kita pula memandai kata talqin tu bid'ah. Kan banyak hari ni kan semua di bid'ah kan. Selawat bid'ah, itu bid'ah, apa pun tak boleh buat tu. Kunut pun bid'ah. Gila buat-buat. Minta maaf lah tuan-tuan. Semua nak di bid'ah kan. Imam Syafi'i kata harus kita talqin di atas kubur. Kan orang tanya kan, mana Ustaz, orang nak mati mana dengar? Tu dalil. Imam Syafi'i mengambil dalil perang Badar tu. Bila Abu Jahal dah tinggal kepala je kan, Nabi tunjuk, Nabi kata dia lebih dengar daripada kamu yang hidup. Imam Syafi'i pegang dalil, dia kata harus baca talqin kepada orang yang sudah mati. Saya mati esok Ustaz, tak nak talqin. Tak nak sudah, tanam balik. Tapi jangan halang orang nak baca. Dia penyakit hari ni tuan-tuan, kau tak nak buat, lepas tu kau halang orang lain buat. Tak nak wirid lepas semayang, marah pula orang wirid. Apa penyakit kita macam tu? Marah orang baca kunut, marah orang buat tahlil. Tahlil ni bukan menyanyi tuan-tuan. Tahlil kita bukan mencarut. Tahlil kita baca Al-Quran, baca zikir, baca selawat, baca doa. Elok je semua. Tapi itulah tuan-tuan. Sebab itu kita ni belajar elok-elok biar kita faham. Kan? Saya buat talqin ni tuan-tuan, kalau ada peluang lah, ada orang meninggal, ni cerita dulu-dulu lah sebelum Covid kan. Sekali Covid dah payah sikit. Saya mesti ambil peluang tuan-tuan. Kalau ada orang meninggal kan. Sebab dulu saya nazim masjid tu. Jadi kalau ada orang meninggal, kita pergi kubur, waris kata Ustaz talqin. Oh memang saya sapu bersih tuan-tuan. Saya memang tak lepas je. Talqin saya pula jenis tak ada skrip. Dia kalau orang kampung kan ada skrip. Kita balik kampung ada orang meninggal kan ada skrip, imam tua kan, dia pegang, wahai sekolah bin sekolah, sebentar nanti akan datang dua malaikat kepada kamu, janganlah kamu takut dan gemetar. Mayat kawan orang kata sedap lah kau cakap, kau duduk atas. Cuba turun tengok. Kan? Oh sedap tu imam. Janganlah kau takut, janganlah gemetar, kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Mahu tak takut kan? Kalau hidup lawan Islam, mahu tak takut ke bawah. Tapi dah itu skrip, imam pun goreng hantu. Saya talqin minta maaf kan, memang tak ada skrip. Saya buat macam kuliah maghrib kan. Saya beritahu muslimin muslimat, hari ini kita melihat satu lagi kematian di hadapan mata. Sahabat kita, adik-beradik kita, sekarang 7 kaki di bawah tanah. Habis dah tempoh hidupnya masuk ke dalam bumi. Kita yang hadir di kubur ini sedang menunggu giliran. Nombor 1, jangan tinggal semayang. Oh, time tu nak bedal kan? Dah betul, pasal surau kau tak datang. Bukan orang sini lah ni, kutub utara tu, jauh sikit. Masih itu nak bedal. Dah surau kau tak datang, kubur terpaksa datang, mak mati. Time tu kita sangat, bukanlah sangat beria, maknanya kita pesan. Nombor 1 tuan-tuan, kematian depan mata ni, jaga solat. Nombor 2, jaga aurat. Nombor 3, dengar perintah Allah.
Nombor 4, buatlah bekalan sebelum kita mati. Ni bukti depan kita, tuan-tuan. Tapi gitu, lepas tu doa balik. Sama macam khutbah nikah juga. Kalau majlis nikah kan ada khutbah nikah. Kalau imam offer, memang saya bedal. Itu sedap pun nak sangat pengantin. Pengantin baru dengan pengantin lama aku bedal sekali. Mak ayah yang ada dalam dewan masjid. Dan sama juga, kuliah tak datang, tapi bila kahwin penuh anak saudara mara, kan, di paduai penuh masjid. Pakai pula mengalah pengantin masing-masing. Memang sedap juga. Saya memang tak lepas. Memang aku balun kan. Bila lagi nak bagi tahu, sebab masa kuliah kata orang tak datang kan. Jadi time khas macam tu, time tu kita nak selit. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu cerita dia. Makna ada ibrah besar hukum dekat situ. Dan ingat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ahli Badar ataupun mereka yang terlibat dengan perang Badar ni adalah orang yang sangat dimuliakan. Darjat mereka sangat tinggi di sisi Allah. Pasal apa tuan-tuan? Nabi berdoa dalam perang Badar kan, wahai Tuhan, kalau hari ni kami kalah, takkan ada orang sujud lagi lepas ni pada Kau ya Allah. Bukan Nabi ubud tuan-tuan, itu bukan ubud, itu doa. Nabi meluahkan isi hati, kami ni sikit ya Allah, kalau tak kalah hari ni habis cerita lah. Itu bahasa mudah. Akhirnya Allah bagi kemenangan. Jadi tuan-tuan, kita ni pun samalah macam tu. Maknanya bila kita tengok dalam cerita Badar ni, Allah muliakan mereka sebab asbabnya menang Badar itulah Islam makin berkembang. Walaupun setahun selepas itu berlakunya perang Uhud. Perang Uhud ni bahasa mudahnya perang balas dendam kekalahan di Badar. Di balas dendam kali. Jadi tuan-tuan, Allah muliakan ahli-ahli Badar. Sebab itu ada satu kisah bila mana Nabi merancang nak masuk kota Mekah dalam Fathul Makkah. Tiba-tiba ada seorang lelaki di Madinah, dia tulis satu surat. Surat tu dia nak hantar dekat mak ayah dia yang masih kafir dekat Mekah. Ibarat dia tulis ginilah, wahai mak ayah, ni tak lama lagi Muhammad dengan tenteranya akan datang ke Mekah, nak tawan Mekah apa semua ambil. Jadi larilah siap-siap. Lebih kurang macam tu lah. Surat tu dikirim pada seorang makcik. Seorang makcik ni yang kerja dia ulang-alik Mekah Madinah. Jadi kawan ni yang Madinah tadi ni, sahabat Nabi ni, dikirim ke makcik ni. Dia kata tolong bagi ke mak aku lah ni alamat sekian-sekian. Tak dan jauh mana makcik ni jalan tuan-tuan, Jibril turun bagi tahu Nabi, ada seorang sahabat kamu telah bocorkan rahsia untuk masuk ke Mekah. Akhirnya Nabi hantar 2 orang, tak silap saya Sayyidina Ali salah seorang, pergi blok makcik tu dekat highway lah, dekat perjalanan naik kuda kejap. Makcik tu pakai serba ni lah, tutup kan. Dia kata nak ke mana makcik? Tak ada, makcik ni ulang-alik jual-jual kerupuk lego gitu. Kan? Jual-jual keripik apa lebih kurang gitu lah. Dia kata ada tak surat-surat? Dia kata tak ada, saya jaga macam biasa ulang-alik. Tak, sekarang ni surat tu nak bagi ke tidak? Sayyidina Ali kata, dalam riwayat sebut, kalau kamu tak bagi surat tu, kami tanggalkan semua pakaian. Saya gempak tu kan, bukan nak buat cukup. Akhirnya meletup makcik tu kan, buat keluar surat. Ini dia surat. Betul lah. Yang tulis sahabat Nabi tadi tu, dia risau mak dia, dia takut mak dia yang belum Islam kan. Akhirnya dia menghadap Nabi, dia minta ampun semua. Dia kata, Rasulullah, aku bukan saja-saja ya Allah, wahai Rasul, sebab mak ayah aku kafir lagi, jadi aku kesian, takut apa-apa hal aku tulis surat. Kalau ikut tuan-tuan, sahabat ni kena hukum.
Itu dikira di bawah akta bocorkan rahsia negara. Kalau zaman kita ISA lah, Pulau Jejak. Kan? Tapi sebabkan kata ulama, dia adalah ahli Badar, Allah ampunkan dosa. Nampak tak? Betapa dahsyatnya kemuliaan yang Allah beri pada ahli Badar. Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu sedikit apa yang boleh saya share dalam ruang yang diberi setengah jam ini. Dan sebagai iktibar atau pengajaran yang terakhir tuan-tuan ibu-ibu sekalian, yang pertama sekali, apa juga yang kita buat, serahlah pada Allah. Kita ni tak ada apa tuan-tuan, we are nothing, kita tak ada apa-apa, kita ni lemah. Kalau Allah tak izin, tak jadi gitu. Kalau Allah tak izin tuan-tuan datang hari ni, tak datang tuan-tuan, walaupun rumah kita atas ni. Kalau Allah kata tak izin, tak sampai. Tuan-tuan datang bukan sebab sihat, tuan-tuan. Kalau sihat, ramai orang sihat tak datang. Tuan-tuan datang bukan sebab ada masa, ramai orang ada masa tak datang. Bukan sebab oh kami dah pension dah, memang inilah benda, berlambat orang pension tak datang. Tapi tuan-tuan datang sebab apa? Sebab Allah izin. Ingat ayat tu kan? Sebab Allah izin saya boleh ceramah 6 kali hari ni. Kalau Allah tak izin, apa pun tak boleh. Jadi bersyukurlah dan merayu, memohon, berdoalah pada Allah selalu. Yang kedua tuan-tuan, tolong jangan tinggal majlis ilmu. Ramadan ke, luar Ramadan ke, kuliah, jangan tinggal. Tengok jadual bersusun kat belakang penuh Ramadan kita. Jangan tinggal. Dia yang penyakit kita ni lagi ujung, lagi kurang orang nampak gaya. Kan, lagi surut. Sayang tuan-tuan. Dia lagi ujung tu, lagi nak direbut dah 10 akhir tu. Tapi yelah, kadang ada orang semangat betul nak raya. Hari ni dia dah bercongak, alhamdulillah Ustaz, hari ni 17 Ramadan, maknanya 13 hari lagi nak raya. Ini semua keturunan hantu raya kan. Dengar dia orang marah pula kan. Siapa lah, Lailatul Qadar pun belum turun lagi. Bawa tenang dulu. Kau nak pergi beli baju raya, belilah, tak ada masalah. Tapi 10 akhir tu jaga elok-elok. Dia time 10 akhir malam ganjil tu lah, dia turun jalan tar kan. Saya tengok satu video dalam TikTok kan, member ke 12 malam penuh orang macam semut dekat jalan tar tu. Allah Akbar. Yelah, kita sangka baik semua tu dah selesai tarawih lah kan. Jadi tuan-tuan, tak apalah, tapi jangan sampai menjejaskan ibadah. Itu saja. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa yang kita buat, pastikan niat kita benar-benar ikhlas kerana Allah. Tak usah peduli orang nak kata apa, biar. Yang penting aku buat ni, Allah kata betul, Allah kata lulus, jalan. Itu saja. Okay. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf, itu yang boleh saya share sedikit pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas jemputan pada malam ini. Terima kasih juga yang menonton live pada malam ini, yang bagi gift semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita dan selamat menghabiskan sakit-baki Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini Allah rezekikan kita dapat sebulan penuh Ramadan dalam keadaan sihat walafiat dan dikurniakan kelebihan Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, dan sebelum saya tangguh tuan-tuan, saya minta izin satu saja pengumuman. Malam ni saya nak buat sedikit kutipan. Kut-kutlah dalam konsep tuan-tuan ada duit sikit, tabung saya letak atas meja di luar, di belakang. Kita nak bina sebuah kompleks tahfiz. Bila sebut kompleks, maknanya besar. Yang bina ni sahabat baik saya, Ustaz Farhan Suhud, dia duduk di Gombak. Saya dulu Gombak tuan, tapi dah 5-6 tahun ni saya dah pindah di Sarjana Utama Sungai Buloh, sebelah penjara, tapi bahagian luar lah. Bukan dalam penjara kat luar. Jadi dia minta, dia mengayu saya, dia kata, Syekh tolong, minta tolong cari duit.
Sambil-sambil kuliah tu tolong cari duit. Tahfiz ni kita buat dekat Behram, Tanjung Malim sana. Keluar Tol Behram tu 7 minit sampai. Saya pun tak sempat meninggal lagi tuan-tuan. Kawasan dia besar, fasa pertama sampai fasa kelima. Sekarang ni baru fasa pertama. Kita dah ratakan tanah, kita dah buh pagar, kita dah masuk api air, kita sedang buat surau, dan yang penting kita dah tanam musangking. Bukan untuk tuan-tuan jangan senyum-senyum sangat. Musangking tu bolehlah untuk tuan-tuan, tapi kena beli lah besok kan, untuk aset madrasah. Macam tu. Dan saya dipahamkan ada 2 paya yang kita akan cuba convert jadi kolam ikan. InsyaAllah tuan-tuan doa lah yang terbaik. Memang projek ni proper, memang kita buat proper betul-betul. 5 fasa. Ni baru first fasa, baru tengah buat surau tu. Dah naik dah, separuh dah kot saya rasa. Dah nampak bentuk surau. Jadi ada tabung di belakang. Kalau tuan-tuan nak infak, bismillah, dipersilakan. Dan mana-mana yang baru robek duit KWSP semalam, bolehlah dulu sikit. Semalam kan, keluar kan. Jangan buat-buat tak mengaku pula. Jadi tuan-tuan, untung lah tuan-tuan ada KWSP kan. Saya tak ada kan. Ada tapi saya pun tak tengok. Ada lah sikit masuk ngajar-ngajar guru sadaran dulu kan, tapi tak pernah tengok sampai hari ni tak berapa duit dalam tu kan. Macam tu. Jadi itu saja tuan-tuan, saya minta maaf. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi lah Ramadan ke depan, mudah-mudahan biiznillah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima baqiya minar Ramadan warzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.